dekat sana orang peninggal. Sudah yang perhatian sikit. Anwar, ANUAR. Farah Alia, FARAH Alia, ENIE. Zulaiha, ZULAIHA. Sekejap. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, duduk Syirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Saya masih lagi berada di galeri Ustazah Asma daripada pagi sampai Zohor tadi. Balik sekejap, jumpa anak-anak, selesaikan urusan sebagai ibu dan isteri. Lepas tu lepas asar, selesai solat asar, terus datang sini semula untuk menyempurnakan banyak tempahan buku yang perlu saya sign. Antara buku yang saya bukan, ini bukan nak elan buku ni, sebab tadi saya dah elan. Ustazah nak yang ni. Antara kalau baca kan, ini ada seorang doktor, kita tutuplah nama dia. Kita tutup nama dia. Mari sini, Ustazah nak tutup nama. Okey. Buat doktor, okey, kalau boleh baca, mungkin terbalik tulisan tu. Okey, betul. Okey. Kalau siapa boleh baca apa yang saya tulis, tulisan saya ni bersambung-sambung sebab sesungguhnya hanya Allah yang Maha mengetahui pengorbanan dan kesusahan dirimu. 44 Surah Ghafir ayat 44. Stay strong, kamu layak menjadi doktor. Hanya perlukan masa. Subhanallah. Okey. Ini di antara permintaan tuan-tuan puan-puan sekalian daripada seorang doktor, melalui staff. Dia ceritakan, dia kata minta Ustazah berikan kata-kata semangat kerana dia dah rasa putus asa dan dia rasa bahawasanya dia tak layak untuk jadi doktor. Dia dah habis pun housemanship. Maksudnya housemanship ni dalam 2 tahun kan. Belajar doktor ni bukan senang, kita tahu, dalam 5-6 tahun. Kemudian jadi housemanship, cabarannya sangat hebat sebab adik saya ada 2 orang juga doktor. Ada yang dalam proses housemanship. Jadi kita tahu doktor, cabaran belajar sangat berat. Masa housemanship menghadapi pesakit sendiri, doktor, kemudian nurse dan sebagainya. Pengalaman saya lah bila pernah berada di hospital dalam tempoh yang lama, bila saya teman jaga arwah ayah saya dan jaga mak saya berbulan-bulan, saya lihat bagaimana doktor-doktor muda yang struggle, doktor-doktor yang baru masuk dalam HO kan, housemanship, kena marah, kena hina, kena tinggi suara, kena tengking dengan doktor, kadang dengan nurse kan, nurse yang veteran dan sebagainya. Kadang-kadang, kenapa tu Syirah? Kan kadang-kadang tu tuan-tuan puan-puan sekalian, kita yang tak sanggup tengok, kita tak sanggup dengar, dan kita nampak air mata doktor-doktor muda housemanship ni mengalirkan air mata. Subhanallah.
Bagaimana mereka mengalirkan air mata, menahan sabar dan keadaan penat terlampau. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, saya tujukan ayat ni kepada semua bakal doktor. Maksudnya dia dah habis housemanship, dia bagi tahu dia rasa dia tak layak jadi doktor sebab dia selalu kena marah, dia selalu buat kerja yang tak seperti mana doktor-doktor nak. Lepas tu dia kata dia dah banyak lupa, dia selalu buat kerja lambat. Mungkin saya rasa doktor ni selalu dimarah dengan perkataan tu. Kan, lembab ke, slow ke, kau ni gini-gini. Sampai dia kata dia rasa mungkin dia tak layak jadi doktor. Mungkin dia nak stop, takut dia buat silap, dia slow dan sebagainya. Jadi buat doktor yang meminta saya beri kekuatan ni, saya nak bagi tahu sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui pengorbanan dan kesusahan dirimu. Surah Ghafir ayat 44, stay strong. Kamu layak menjadi doktor, hanya perlukan masa. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi saya harap ramai yang struggle di luar sana dengan kata-kata manusia, dengan kejian, hinaan, pandangan negatif manusia terhadap anda. Tolong jangan biarkan kata-kata negatif manusia mengawal anda. Sebab yang mampu mengawal kita hanyalah Allah. Yang sebenar-benarnya berkuasa ke atas kita hanyalah Allah. Manusia hanya mampu berkata-kata sesuatu yang dia tidak tahu. Hanya Allah yang Maha mengetahui tentang hakikat diri kita. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, ini salah satu buku yang menjadi satu permintaan yang sangat tinggi, satu set Kembara Menuju Allah. Kembara Menuju Allah. Mudah-mudahan buku ini ketika dihasilkan, tuan-tuan puan-puan sekalian, ini gabungan dengan Ustaz Dwi Siknyok, menjadi kekuatan kepada ramai orang. Subhanallah. Ya Allah, aku rindu kepadamu. Kemudian ya Allah, jangan biarkan aku sendiri. Buku ni banyak menitiskan air mata. Ada dalam buku ni satu luahan, ya Allah, aku ingin mengadu. Izinkan aku mengadu kepadamu. Bila kita baca, kita rasa sangat dekat dengan Allah. Kita rasa hanya Allah yang Maha memahami, mendengar kita. Kemudian, ya Allah, bersamamu aku bahagia. Siapa yang sedang duka cita, insya-Allah bila baca buku ni akan bahagia. Sebab bila kita bersama dengan Allah, hakikat kebahagiaan sebenar bila kita rasa Allah dekat, Allah sayang kita, Allah jaga kita. Kemudian buku yang keempat, ya Allah, kepadamu aku kembali. Ia lebih berkisah tentang bab kematian. Baca buku ni membuatkan hilang penyakit cintakan dunia berlebihan. Saya baca buku ni, banyak tempat saya baca dalam kuliah. Kalau kita sedang sedih, duka cita, kalau saya lah antara 4 buku ni, saya ambil buku Ya Allah kepadamu aku kembali. Ini tentang persiapan untuk hadapi kematian, hakikat hidup kita yang sangat singkat, bagaimana nak dapat husnul khatimah, bagaimana kalau kena su'ul khatimah, membuatkan masalah kita jadi kecil. Sebab kita ada masalah yang lebih besar, iaitu kita perlu berjuang untuk husnul khatimah. Masalah lebih besar adalah kalau kita tak dapat redha Allah. Masalah yang lebih besar daripada masalah kita sekarang adalah jika kita tak berjaya dapat syurga Allah. Allahu Akbar. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Tak apa, saya bukan nak iklan buku, bukan nak berniaga sangat petang ni. Buku Kembara tu boleh juga beli berasingan, satu biji RM25 saja. RM25 saja beli asing-asing, tak ada masalah. Macam ni yang kulit nipis ni kan, Masya Allah. Saya sebenarnya buat live mengejut ni, Syirah duduk, kau tak lengah. Okey. Sebenarnya saya datang petang ni nak habiskan tugasan yang dah tertunggak. Mohon maaf yang dah lama tunggu buku, tak sampai-sampai lagi, saya minta maaf. Sebab masa saya suntuk sempit, waktu saya terkejar-kejar. Jadi saya lambat sikit sign. Saya tunaikan janji untuk sign semua buku. Ada lebih kurang dalam 500-600 buku. Allahu Akbar. Cuma saya nak share, ada 2 kisah yang sangat menyayat hati. 2 kisah hari ni. Biasalah saya duduk kat galeri ni, tuan-tuan puan-puan sekalian. Saya bukan duduk kat rumah, saya duduk di satu sudut, yang mana bila orang datang galeri, dia orang akan nampak saya di sini. Kadang-kadang staf tanya, Ustazah nak duduk belakang ke? Ustazah nak duduk, ada ruang yang terpencil, yang tertutup di ruang pejabat di belakang,
Adakah Ustazah nak duduk belakang? Saya kata kenapa? Sebab Ustazah duduk depan, Ustazah asyik. Orang datang, orang akan tanya soalan, orang akan mengadu masalah. Ustazah duduk sini. Saya kata tak apalah. Allah izinkan mana yang saya dapat jumpa, saya dapat bagi kekuatan. Jadi memang satu benda yang normal, kalau orang datang dia nampak, mesti orang akan ambil peluang untuk bercakap. Jadi sebenarnya saya nak kongsi 3 kisah petang ni. Yang dua kisah hari ini. 2 kisah hari ini dan 1 kisah yang 2 hari yang lepas. Kalau nak nampak situasi saya duduk di mana ni, boleh tak Syira dengan dibangun sekejap. Situasinya saya betul-betul ada di galeri. Galeri sekarang dalam proses, kita boleh nampak kesibukan di sana. Tak habis-habis lagi. Ini semua nak post ni. Ini semua dah design nak post. Diorang akan packing. Nampak kan tulis nama. Akan packing dengan teliti. Guna bubble wrap yang tebal tu. Dek cuba ambil bubble wrap tu. Okey. Ini untuk kotak. Kita guna bubble wrap yang tebal macam ni. Nak jaga. Jadi situasinya. Okey, mengundur. Saya berada di sini. Kalau orang masuk daripada pintu tu kan, okey, biasa orang Negeri Sembilan lah sekarang kalau datang pun. Orang luar tak boleh datang kan. Masya Allah. Jadi saya duduk di sini, diorang akan nampak. Okey. Dik ambil air. Okey. InsyaAllah 3 kisah ini akan memberikan inspirasi kepada tuan-tuan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan dapat menjawab beberapa persoalan yang sedang membelenggu kita. Kalau tak ada masalah pun sekarang, dia jadi kekuatan ataupun persiapan untuk kita hadapi ujian akan datang. Masya Allah. Kisah yang pertama, yang baru saja dia pulang lebih kurang dalam 10 minit yang lepas. Masya Allah. Dia datang serahkan kepada saya, seorang wanita. Dia serahkan kepada saya satu sampul. Dia sebenarnya nak masukkan dalam tabung kita. Kita ada tabung untuk NGO kita. Lepas tu dia nampak saya, dia serahkan dekat tangan. Dia kata, Ustazah, dia minta doa, kekuatan dia sekian-sekian. Lepas tu dia kata, terimalah infak ni Ustazah, sikit je saya bagi. Tapi saya yakin sebab Allah dah janji, bagi sikit pun Allah akan balas. Saya boleh rasa yang dalam tu, wallahualam saya tak buka lah. Mungkin RM5, mungkin RM10, sebab kita boleh rasa kalau sampul tu nipis. Macam sampul tu tak padat, kita boleh rasa. Jadi bila dia sebut begitu, saya kata ya, Allah dah janji. Orang yang yakin dan percaya pada janji Allah, insya-Allah Allah akan berikan. Allah dah janji, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan sebesar biji zarah kebaikan, Allah akan balas. Allah akan berikan ganjaran. Lepas tu saya masa tu tengah sign kan. Jadi dia pun kata, Ustazah boleh tak saya duduk sekejap nak bercerita. Saya kata boleh. Dia pun duduk, dia pun bercerita. Dia kata, Ustazah, akak ni jaga suami yang stroke 10 tahun dah, dia kata. 10 tahun dah jaga suami yang stroke. Bayangkan Ustazah, suami saya sehat, kuat. Suami saya dulu kerja askar, dah 2 tahun dia pencen. Kemudian lepas 2 tahun macam tu lah, suami buat kerja apa saya lupa. Lepas tu suami dia kata satu hari suami dia rasa sakit dada, kemudian terus stroke seluruh badan. Tak boleh buat apa-apa, tak boleh menggerakkan walaupun satu jari, tak boleh buat apa-apa, kaki tangan, dan diuruskan macam bayi, dimandikan mesti kena angkut, kena tukar pampers, bagi makan ikut apa semua. Memang stroke full badan selama lebih 10 tahun. Lepas tu dia kata, Ustazah, masa kena tu suami masih muda kan, orang pencen, baru pencen askar kan pencen muda. Dia pun masa tu muda, dan masa tu dia kata anak kecil-kecil. Dia kata anak kecil-kecil masih sekolah. Dia kata bila berlaku stroke, bila berlaku situasi begitu, dia kata, Ustazah, saya tak bekerja nak besarkan anak, lepas tu nak jaga suami. Dalam keadaan pencen askar. Askar sekarang mungkin pencen dia tinggi, pencen askar tak banyak sangat kan, ada beli rumah dan sebagainya. Jadi komitmen atas tu banyak. Kemudian yang saya nak share adalah, dia kata, Ustazah, saya nak cerita dalam sekitar setahun yang lepas, macam tu lah, sekitar dalam setahun yang lepas,
saat tu kesempitan hidup dia semakin menjadi-jadi. Sebab dia perlu bayar rumah. Adalah cerita dia, saya kurang jelas tadi. Dia kemudian dia kata saya ada dengar satu ceramah ustazah tentang ayat surah Ghafir ayat 44. Surah Ghafir ayat 44. Subhanallah. Syira kalau penat pegang tu sebab dia tak stabil, buka je. Mungkin lebih ringan kot, kan? Lepas tu Syira boleh duduk, ustazah pun duduk bawah. Supaya tak ni. Supaya tak. Okey. Saya pun duduk bawah ni ha. Okey, senang sikit kita bercerita. Syira dengan ni pun duduk selesa ya. Awak selesa tak pegang tu? Okey. Thank you. Okey, subhanallah. Lepas tu dia kata ustazah masa tu beliau beramal dengan surah ayat Ghafir ayat 44. Dia kata ustazah, saya baca sungguh-sungguh, setiap kali sujud saya baca, saya serah kepada Allah dengan bulat-bulat. Saya yakin Allah akan bantu, saya yakin Allah akan berikan jalan keluar. Kemudian dia ulang-ulang ketika sujud ustazah, ulang sampai rasa lega. Dia kata dibuat dalam beberapa hari. Pihak cepat dik. Ini bukan ni. Salah tu. Tolong jap ni. Ada bateri. Bukan, itu kepala lain. Ini kepala lain. Tak apa. Okey. Kemudian subhanallah dia kata selepas beberapa hari pihak insurans telefon. Dia kata puan, rumah puan tu pihak insurans cover semua. Puan tak perlu bayar apa-apa. Lepas tu ada beberapa perkara yang miracle dia kata benar ustazah, masalah saya yang saya rasa bergunung masa tu selesai dalam sekelip mata. Lepas tu dia kata lepas daripada dia beramal dengan surah Ghafir ayat 44 tu, dia tak tinggalkan dah. Sehinggalah sekarang Allah permudahkan segala urusan dia dalam menguruskan anak, dalam menguruskan suami, dalam menguruskan harian dia. Lepas tu saya tanya, cukup ke belanja dengan pencen suami? Dia kata ustazah kalau ikutkan tak cukup. Tetapi saya ada 8 orang adik-beradik dan Allahu Akbar, dia kata adik-beradik ni sentiasa ada bersama dengan saya. Kalau time perlu bawa anak suami ke hospital, adik-beradik berebut untuk hantar. Bila susah makanan dia orang hantar. Belanja untuk anak-anak, adik-beradik tanggung. Dia kata syukur sangat ustazah. Minta berhenti sekejap. Berhenti tu. Bising tu. Faham tak? Okey. Sebab ustazah terganggu ya bunyi tu. Okey. Jadi dia kata subhanallah ustazah, satu urusan bila saya baca, saya macam ada urusan yang saya fikir macam mana nak buat, saya akan duduk, saya akan baca Bismillahirrahmanirrahim wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Daku menyerahkan urusanku kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Allah Maha memahami keadaan hamba-hambanya. Masya-Allah. Dia kata ustazah serah yakin dengan Allah, kemudian kita ikhtiarlah kan mengikut kemampuan kita, mengikut apa yang kita boleh buat. Dia kata alhamdulillah ustazah memang betul. Allah hantar pertolongannya, Allah beri jalan keluar. Sebab tu dia kata dia nak sangat berkongsi supaya orang faham sesungguhnya bukan masalah yang menjadi masalah hidup kita, bukan ujian, bukan sakit, bukan apa-apa. Dulu saya fikir suami yang sakit, saya nak sangat supaya dia cepat sihat. Saya rasa susahnya lah nak uruskan. Tetapi apabila beramal dengan keyakinan serah kepada Allah urusan, subhanallah, dia kata urusan mudah dan seolahnya rasa bahagia walaupun dalam keadaan susah. Tetap ada bahagia. Sebab rasa macam ya Allah sayangnya kau berikan satu-satu kan. Okey, itu cerita pertama. Baru saja dibalik lebih kurang dalam 15 minit yang tadi. Okey, subhanallah, sahabat-sahabat di mata Allah sekalian. Kisah yang kedua, yang ni pagi tadi. Masa saya duduk di sini, bukan pagi, lepas Zuhur. Ada seorang ibu yang datang. Sebenarnya ibu ni dah kali keempat jumpa saya. Dan selalu rezeki dia, kalau dia datang, dia dapat jumpa saya. Saya pula selalu kata, puan tahu tak, saya baru je sampai dalam berapa minit. Dan saya sangat pelik. Ada orang datang ke galeri 5 kali tak dapat jumpa. Sebab saya jarang duduk di galeri. Kalau ada terdesak baru saya duduk macam nak sign ni. Lepas tu dia kata itulah ustazah rezeki saya. Rezeki saya
rapat sikit. Jadi Ustazah tengok kiri kanan. Rezeki saya nak dapat jumpa Ustazah, Allah mudahkan. Kisah ibu ni sangat menyayat hati. Dia adalah wanita yang dibesarkan dalam sebuah keluarga yang berpecah. Dia anak bongsu. Jadi selepas ibu dia meninggal dunia, kemudian ayah dia bernikah lain, dia tak dapat kasih sayang ayah dan juga kasih sayang ibu. Ibu meninggal dunia kan. Jadi dia daripada kecil dia membesar dengan dibesarkan oleh kakak. Dan kakak tu pula adalah mangsa kepada sikap tidak tanggungjawab kepada seorang suami. Dan daripada kecil dia kata dia didera emosi, mental, bukan fizikal. Tapi dia melihat bagaimana situasi kakak dia yang didera oleh suami dia daripada dia kecil. Maksudnya daripada dia umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Jadi dia selalu melihat, dia kata dia membesar seolahnya dia melihat ada satu drama di hadapan mata dia yang dia tengok dekat TV, drama orang bergaduh, orang kena maki, orang kena hina, apa semua. Dan drama itu adalah drama kehidupan kakak dia. Dan dia kata setiap hari daripada dia kecil, dia kurus kering, dia macam hidup dalam keadaan ketakutan daripada kecil. Sebab dia tak mampu bersuara dan biasa dia akan makan seorang-seorang di satu sudut. Dia nampak kakak dia, suami dia dan anak kepada kakak dia, maksud sepupu dia, akan makan satu meja dan dia makan berasingan. Jadi dia rasa macam duduk satu rumah, tapi dia macam orang asing yang orang tak sedar dia wujud. Dan dia kata dia membesar begitu sehinggalah dia tak boleh habiskan belajar dan sebagainya. Dan tekanan jiwa, tekanan mental kepada dia. Tapi Allah takdirkan dia bernikah. Lepas tu dia ada anak. Tapi dia mengalami tekanan jiwa yang teruk sepanjang pernikahan. Dan Allah uji anak-anak dia sebab melihat dia dalam keadaan selalu tekanan, kemurungan, tekanan jiwa. Anak-anak dia, semua anak dia, ada 3 orang, semuanya tekanan jiwa. Semua tekanan jiwa. Lepas tu ada berapa orang, maksudnya anak dia bukan sekadar tekanan jiwa yang biasa. Awak cabut terus lah. Cabut terus. Okay. Bukan sekadar tekanan jiwa yang biasa. Dan anak dia dah berapa kali buat cubaan membunuh diri. Ibu ni selalu datang minta Ustazah beri kekuatan, dia nak sekian-sekian. Lepas tu pada bulan yang lepas, sebulan lepas, dia ada datang jumpa juga. Dia kata, Ustazah, anak saya yang lelaki nak murtad. Lepas tu saya kata, kenapa anak nak murtad? Lepas tu dia cerita, Ustazah, sebenarnya anak-anak saya semua depression daripada kecil sebab mereka melihat saya ni selalu menangis, cakap sorang-sorang, saya selalu macam nak buat cubaan bunuh diri. Jadi anak-anak saya ni pun saya depression pada kecil dan dia dapat seorang ibu yang depression. Jadi anak-anak saya pun sakit, Ustazah, sakit teruk. Ketakutan, anxiety yang dahsyat, kemurungan sebab membesar tengok ibu dia sakit. Jadi dia kata, Ustazah, anak saya ni bagi tahu nak murtad. Beliau ada anak lelaki. Tapi 2 lelaki, seorang perempuan. Yang seorang tu selalu teman ibu dia datang jumpa saya. Dia mesti macam takut-takut, macam tak confident. Saya selalu kata, Dek, mari kat sini. Ajak ambil gambar pun, tak nak lah, boleh ke? Macam ketakutan. Padahal dah besar, umur 20 lebih. Jadi kita faham sebuah keluarga yang diuji oleh Allah. Kemudian bila tanya kenapa anak lelaki nak murtad, dia kata dia dah bagi tahu berapa kali nak murtad. Sebab Allah uji keluarga ni, anak lelaki ni daripada kecil lembut macam perempuan. Cakap lembut, berjalan lembut, suka buat kerja perempuan lembut. Dia kata bukan saya besarkan dia lembut, tapi dia membesar dalam keadaan memang lembut, Ustazah. Dan masa anak lelaki ni membesar selalu dibuli oleh kawan-kawan lelaki daripada sekolah rendah. Saya tak boleh bayang. Saya kan bila dengar saya menangis. Dia kata anak saya, Ustazah, dibuli, dicabul oleh kawan-kawan lelaki. Kawan lelaki pegang bahagian part sensitif, lelaki ejek dia, kawan-kawan lelaki hina. Sampailah dia sampai sekolah menengah, sampai dia masuk universiti, dia belajar kan, dia selalu diejek, dihina sebab dia lembut. Sehinggalah satu hari sampai sekarang dia asyik sebut nak convert, nak keluar, nak convert, bukan nak
nak murtad, nak keluar pada Islam. Alasan dia, bila duduk dalam Islam, orang hina dia, orang panggil dia kaum Nabi Lut, orang kecam dia. Jadi senang kalau dia convert pada agama lain, dia mungkin tak dikecam macam Islam. Kawan-kawan kata kau ni ahli neraka dan sebagainya, sedangkan dia bukan pakai pakaian, cuma dia tak boleh ubah kan dengan kelembutan dirinya. Saya tanya kenapa tak ajak, contoh nama anak tu Ahmad kan, kenapa tak ajak Ahmad jumpa saya? Dia kata dia memang kenal Ustazah, dia memang ni. Lepas tu kan tadi mak dia tu bawakan buku saya sign tadi. Dia kata itu hadiah daripada anak dia tu yang lelaki tu. Dan saya tengok ada lukisan yang cantik. Buku ni, buku apa ni, kembara ni, rupanya anak lelaki tu beli untuk mak dia yang sakit ni. Beli. Tapi tadi mak dia tu bawa, dia tunjuk Ustazah, saya nak tunjuk ni anak saya lelaki yang kata nak murtad tu. Pada sini, bahagian sini adalah lukisan yang sangat indah. Lukisan yang sangat indah. Ni Masya Allah. Ini saya ambil gambar tadi. Cantik kan? Ini dilukis oleh anak lelaki tu. Tak silap saya mungkin umur dia dalam 18-19 kot. Macam tu lah. Itu lukisan yang indah. Dia tulis happy birthday mama. Okay. Kan happy birthday mama. Pasal ada lukisan yang indah. Dia kata anak dia, ya mungkin lah kan, mangsa buli dan sebagainya, menjadikan anak ni jiwa lembut. Dan dia merawat dirinya dengan melukis. Dia kata anak dia suka melukis. Saya kata, saya sebut nama anak dia. Saya ingat nama anak dia. Kalau anak dia suka melukis, saya nak ambil anak dia sebagai guru lukis anak saya. Anak saya ada suka melukis. Dia kata, kalaulah anak dia boleh kan, dapat rezeki pada bakat, mungkin saya akan ambil dia kan. Masya Allah. Jadi, dia tampal ni. Lepas tu mak dia bawa buku nak minta saya sign. Saya dengan bahagianya saya sign. Lepas tu, yang saya nak share adalah, dia kata, Ustazah, saya amalkan 2 doa yang saya belajar daripada Ustazah. Sekarang saya dah mula boleh mengawal anxiety saya, dah boleh mengawal bisikan-bisikan yang selalu melemahkan saya. Dia kata pertama, surah Ghafir ayat 44 tadi. Subhanallah, surah Ghafir ayat 44. Yang sama, siapa yang tak pernah dengar ceramah saya berkenaan surah Ghafir ayat 44, cari je. Akan ada banyak. Sebab saya pun, ini adalah kekuatan saya juga, tuan-tuan puan-puan. Saya pun ada masalah dalaman saya. Saya juga kadang-kadang dah perlu bantuan doktor dan sebagainya. Bukan mudah bila kita jadi public figure. Kadang-kadang kita pun hilang kawalan diri kita dan sebagainya. Masya Allah. Dan ayat ini jadi kekuatan saya. Masya Allah. Ibu ni kata satu ayat tu, dan dia rasa tenang sebab dia tahu Allah Maha memahami dia. Dan bila dia betul-betul serah kepada Allah, dia akan rasa ada kekuatan yang dia boleh melawan bisikan tu. Bila sebut Bismillahirrahmanirrahim, wa ufawwidu amri ilallah, dan aku menyerahkan kesusahanku, kebimbanganku, ketakutanku, ya Allah, yang fikir bukan ni, ya Allah, kepadamu. Hanya Engkau saja yang nampak apa yang sedang bermain di fikiranku. Hanya Engkau saja yang nampak, ya Allah, kebimbanganku, ketakutanku, kan, fikir-fikir negatifku ini, ya Allah. Sesungguhnya innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Engkau Maha melihat keadaan hamba-Mu. Dia kata ulang-ulang Ustazah, rasa degupan jantung yang nak pecah dada tu rasa tenang. Kemudian dia kata untuk anak dia kata hari tu saya ada dengar ceramah Ustazah tentang surah Al-Kahfi ayat yang 10. Bismillahirrahmanirrahim. Dia hafal, dia kata ayat 10 surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami min ladunka rahmah, dari sisimu, rahmatmu. Wahayyi lana min amrina rasyada, dan kurniakanlah bagi kami dalam urusan kami petunjukmu, ya Allah. Wahayyi lana min amrina rasyada, ya Allah, bimbinglah kami dalam urusan kami ini, rasyada, petunjukmu yang benar, ya Allah. Dia kata, Ustazah, anak lelaki saya ni yang lembut ni, dia tak nak pergi solat Jumaat. Dah lama dia tak nak solat Jumaat. Negeri Sembilan ni memang boleh solat Jumaat sampai sekarang ya. Cuma kena jarak je, masjid tak tutup. Tak nak solat Jumaat sebab dia malu. Sebab orang akan ejek dia, macam dia tak nak bercampur dengan orang lelaki. Kan orang lelaki akan tengok dia pelik, akan
ketawakan, tak nak jumpa kawan-kawan dan sebagainya. Jadi dia menolak untuk solat di masjid. Dia menolak solat fardu, dia menolak sebab dia mangsa buli, tuan-tuan puan faham kan. Lepas tu solat Jumaat pun dia tak nak. Dia kata, Ustazah tahu tak, saya kan sebab anak dia sekarang setiap pagi dia kata dia akan pegang tangan anak dia. Contoh nama dia Ahmad, tapi bukan nama Ahmad ya. Dia pegang tangan, dia kata, Ahmad, mari kita baca sama-sama. Ini doa Ashabul Kahfi Ahmad, pemuda-pemuda Al-Kahfi kan. Semoga Ahmad kuat macam pemuda Al-Kahfi, dia kata. Dia pegang tangan anak dia, dia kata dia pun baca sama-sama dengan Ahmad. Ahmad ikut. Rabbana atina min ladunka rahmah, ya Allah kurniakanlah rahmatmu ya Allah. Wahyi lana min amrina rasyada, dan tunjukilah kepada kami petunjukmu yang jelas. Dia kata, Ustazah, dah berapa lama saya, berapa minggu macam tu lah, saya pegang tangan dia, saya baca sama-sama, dia pun baca. Dia kata, Ustazah, Alhamdulillah Ustazah. Tak apa dik, tak apa. Alhamdulillah Ustazah, Jumaat baru ni dia kata Ahmad pergi solat Jumaat. Dia kata, sekian lama Ustazah saya tunggu anak saya ni nak pergi solat Jumaat. Dia bukan tak nak, dia anak yang baik, dia kata. Anak yang lembut, anak yang penyayang, anak yang caring dengan saya. Tapi dia tak nak pergi masjid. Apa dia tak nak jumpa orang, dia malu, orang akan ejek jumpa kawan-kawan. Dia kata, Alhamdulillah Ustazah, hari Jumaat baru ni dia pergi Ustazah setelah sekian lama. Saya syukur. Saya yakin Ustazah, doa cuma mungkin sama ni saya jahil, saya tak jumpa ayat-ayat Al-Quran, saya tak beramal dengan ayat Al-Quran, saya bergantung dengan ubat semata-mata, saya bergantung dengan diri saya salahkan orang. Kalau dulu saya salahkan orang, saya salahkan suami yang tak faham saya salahkan anak yang tak faham saya salahkan mak, saya salahkan ayah, saya berdendam dengan ayah saya selalu menafikan itu, menafikan ini, saya salahkan semualah. Tetapi Ustazah sekarang saya redha. Bila dia sebut macam tu kan, saya redha Ustazah. Allah uji saya daripada kecil, saya dibesarkan dalam keadaan tiada kasih sayang. Saya dibesarkan dalam keadaan ketakutan. Saya benci diri saya. Tapi sekarang saya redha Ustazah. Walaupun memakan masa 30 tahun saya menderita, 40 tahun, umur dia dah 40 lebih, ni kan 30 tahun lebih saya menderita. Saya redha ujian Allah terhadap saya. Dan bila saya redha, saya rasa lapang, saya rasa tenang. Dan dia pernah sebut masa berapa bulan lepas masa jumpa, dia kata, Ustazah, bila saya nak solat, saya berlawan dengan perasaan benci kepada Allah. Tapi saya solat tapi saya rasa benci pada Allah. Sebab Allah bagi saya, Allah ambil mak saya masa saya kecil. Saya lupa sama ada mak dia meninggal melahirkan dia ataupun masa dia baby. Dia rasa benci. Kenapa Allah ambil mak dia? Lepas tu kenapa dia dibesarkan dalam keadaan dia rasa membenci Allah. Dan bila saya dah besar Ustazah, saya dah jadi mak, saya solat tapi dalam keadaan saya denial, dia kata. Dia menafikan semua, rasa benci pada Allah dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah sekarang Ustazah, saya dah rasa sayang pada Allah. Saya tahu Allah sayang saya. Sebab itu saya boleh bertahan sampai sekarang. Saya tak bunuh diri, saya tak buat perancangan bunuh diri dan sebagainya. Saya kata, ya Allah, terima kasih Puan sebab kongsi cerita ni. Sebab hari ni ramai orang depression, ramai orang yang kemurungan, ramai orang nak bunuh diri, ramai orang yang putus asa dengan rahmat Allah. Mungkin dia tak jumpa cara. Masya Allah, tuan-tuan puan-puan sekalian, saya ada banyak himpunan cerita yang hebat. Orang datang bercerita kepada saya. Ada orang tulis dekat PM luahan dia, bagaimana perubahan dia bila dia beramal dengan doa sekian-sekian. Tapi dengan syarat yakin dengan doa itu tanpa ragu-ragu, khusyuk. Kemudian kena mula belajar hijrah. Kena hijrah, taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Kan? Subhanallah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat sekalian, barulah akan ada kesan zikir tu. Masya Allah. Okey, cerita ketiga yang saya nak kongsikan. Ada seorang wanita jumpa saya 2 hari yang lepas. Masa tu saya pun datang sekejap. Dah beberapa hari tak datang galeri, saya singgah sekejap untuk ada beberapa urusan. Singgah sekejap je. Lepas tu dia pakai niqab. Kan, dia pakai niqab, seorang wanita muda. Lepas tu dia pun kata, Ustazah,
saya sebenarnya tak pernah suka siapa-siapa. Maksudnya tak pernah suka siapa-siapa lah. Saya tengok ceramah orang tu, saya tengok ceramah orang ni, saya tengok ceramah tu. Satu hari saya tengok ceramah Ustazah, saya jadi suka pada Ustazah sampai saya macam selalu tengok. Ini bukan cerita nak puji saya. Lepas tu dia kata sebenarnya ada sebab Allah buatkan saya jadi suka Ustazah. Sebab daripada suka tu saya dengar ceramah Ustazah yang lama-lama dan saya jumpa jawapan. Saya jumpa jawapan yang saya menyalahkan Allah. Dia seorang wanita yang subhanallah pada zahirnya saya nampak sempurna. Kecantikannya, kelembutannya, rupa parasnya, kebaikannya, subhanallah. Wallahu alam kan, sebab saya jumpa surface saja. Kemudian dia kata dia diuji dengan suami yang pertama sekian-sekian, lepas tu dia menikah kali kedua. Dan Allah masih menguji dengan suami yang tidak sebagaimana yang impikan. Suami yang sangat menguji sabar dia. Saya tak tanya detail sebab kadang-kadang ada beberapa keadaan saya tak suka tanya detail. Sama ada suami dia mungkin tak solat, mungkin suami tak bertanggungjawab, mungkin suami tak bekerja. Dia kata, Ustazah, saya pernah dengar dalam satu ceramah Ustazah sebut suami bagi sesetengah wanita adalah ujian dan jalan terbesar untuk dia ke syurga. Suami adalah satu ujian dan juga jalan seorang wanita ke syurga. Sama ada kalau dapat suami yang baik, maka ujiannya untuk bersyukur kepada Allah dapat suami yang baik dengan cara dia jadi hamba Allah yang baik, dengan cara dia solat kan, dia tahajud mungkin, dia banyakkan zikir, maksudnya sebagai tanda syukur kepada Allah. Dan sekiranya dia uji dengan suami yang tidak baik, maka di situ dia akan dapat peluang jalan ke syurga Allah melalui jalan redha dan sabar terhadap kerana dapat suami yang tidak baik. Dia kata, Ustazah, saya kumpulan yang kedua. Allah uji saya ingat perkahwinan yang kedua saya akan lebih bahagia, tapi Allah tetap uji saya melalui suami. Lepas tu dia kata, Ustazah, sama juga. Dia cerita dia beramal dengan ayat surah Ghafir ayat 44. Itu adalah satu doa daripada seorang Nabi kan, yang mana daripada firman Allah. Sekali lagi saya ulang, Bismillahirrahmanirrahim, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Daku menyerahkan urusanku, masalahku, kesedihanku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Dia kata, Ustazah, sejak saya ulang-ulang saya berhenti bertanya kepada Allah. Kalau tak saya bertanya, kenapa Allah, aku tak cukup baik ke nak dapat suami yang baik? Kenapa Allah? Kenapa? Dia kata, Ustazah, saya stop tanya kenapa Allah. Sebab saya dah mula faham bila saya baca ayat tu, sesungguhnya daku menyerahkan kesusahanku kan, persoalanku ni, dilemaku ni kepadamu ya Allah. Aku serahkan urusanku ni kepadamu ya Allah. Engkau Maha memahami keadaanku. Kata Ustazah, saya stop bertanya, stop asking Allah kenapa, dan saya jadikan suami saya adalah jalan ke syurga. Saya terus mengajak suami ke arah kebaikan, berubah, dan alhamdulillah Ustazah, saya nampak perubahan suami saya daripada hari ke hari. Rupanya selama ini bila saya tak redha dan saya bertanya, kenapa Allah? Ya Allah, kan, walaupun tak sebut dengan lidah, dengan mulut, tapi hati tu memberontak. Dan saya boleh nampak suami saya makin jauh, kan, saya selalu marah, saya selalu sekian-sekian. Tapi once saya redha, ya Allah, aku redha. Kalau inilah jalanku ke syurga melalui jalan suami yang begini, dan lalu aku dapat pahala sabar, kan, sabar, maka ya Allah, aku redha. Kau uji aku melalui suami yang begini, dan aku tak akan berputus asa. Dia kata, saya tak akan kecewa sekiranya sampai sudah suami saya tak berubah, saya tak akan kecewa Ustazah. Sebab yang penting saya dapat syurga Allah, saya dapat redha Allah. Ustazah, dia kata, once saya redha dan saya berhenti bertanya, Allahu Akbar, dia kata suami saya mula berubah. Rupanya Allah nak uji saya sejauh mana saya mampu redha dengan ujiannya. Bukan Allah uji suami part dia. Dan bila saya mula redha, Allah buka jalan perubahan pada suami. Subhanallah, dia kata saya berterima kasih, bersyukur dengan Allah. Sebab antara perkataan yang saya rasa terharu, dia kata,
Ustazah, kalau bukan disebabkan Allah uji saya melalui suami, saya bukan orang yang begini. Dulu saya lara, dulu saya lalai. Saya bukan begini yang Ustazah nampak. Dulu saya lain. Saya orang yang berbeza. Saya syukur di atas ujian yang Allah bagi melalui suami, sebab saya jadi diri saya hari ini kerana ujian tersebut. Kalau Allah tak uji saya masih lagi wanita yang lalai. Subhanallah, Allahu Akbar. Dia datang dengan pakai niqab, dengan sempurna, dengan hanya lihat mata, dengan pakai menutup aurat yang sempurna. Masya Allah, muslimin-muslimat sekalian. Sebab itu kadang-kadang kan, bila kita nak beramal dengan doa, jangan bertanya, jangan banyak bertanya. Ustazah, kalau amalkan doa ni, apa yang akan berlaku? Ustazah, boleh jadi ke doa ni? Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kita baca dulu, kita baca je berulang kali dengan yakin, lepas tu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita serah pada Allah, nanti kita akan terkejut dengan hasilnya. Masya Allah. Ia bukan berapa banyak kita nak baca. Bila nak baca, dah kata Ustazah, bila nak baca, boleh baca ketika sujud. Waktu sujud dalam solat tu boleh baca wa ufawwidu amri ilallah. Dalam hati tu kan, senyap sekejap, aku menyerahkan urusanku, masalahku kepadamu ya Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan hamba-Mu. Kan masa tu serah, dia kata. Ni yang ibu yang anxiety tadi tu, yang sakit kemurungan daripada kecil tu, yang isteri suami 10 tahun stroke tu, dia kata Ustazah, masa sujud tu baca serah bulat-bulat dengan Allah tanpa ragu, dengan yakin. Dia kata Ustazah, barulah Allah tunjukkan dengan segera perubahan demi perubahan. Dia kata Ustazah, sebenarnya bukan berapa banyak kita ulang, tetapi betapa kuat keyakinan kita kepada Allah. Bukan berapa banyak kita ulang, tuan-tuan puan-puan saya, tapi betapa maksud ia tergantung kepada sejauh mana kekuatan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, masya-Allah. Dan ada kisah yang saya nukilkan dalam buku ni, buku Sahabat Dunia Akhirat. Ini buku pertama saya, Ustazah Asma Harun. Buku ni sekarang ramai. Hari ni pun saya ada dapat order 50. Saya kata, puan nak buat apa 50 banyak kan? Bila saya tanya staff, dia nak buat apa ni? Buat hadiah. Ada orang dia beli terus, dia kata untuk standby hadiah hari lahir kawan-kawan, adik-beradik, dia beli terus lah, banyak-banyak. Jadi dalam buku ni saya ada tulis satu cerita yang istimewa berkaitan dengan surah Rafiq ayat 44. Buku ni dekat sikit dek. Pada bab yang terakhir, kembalilah kepada Allah. Okey, bab yang terakhir ni, kembalilah kepada Allah ni, Masya Allah. Okey, kembalilah kepada Allah. Adalah saya mula dulu sikit dengan muqaddimah. Okey, kalau kita baca ya, ini bab yang terakhir. Bab yang terakhir, bukan, ada bab yang ke-47, orang bijak ingat mati. Okey, bab ni. Ini sekarang stok tengah berhenti sebab PKP kilang pula ada masalah. Tapi stok dengan kami masih ada dalam beberapa ratus sahaja. Buku ni harganya RM25. RM25. Sekarang ada offer 10% dalam tempoh 60 hari, 2 bulan, 40,000 naskah. Ini saya tak tahu ini cetakan ke berapa ni. Ini cetakan ke-8. Masya Allah. Buku ni cetakan ke-8 tahun 2020. Buku ni terbit tahun 2020 pada bulan 1. Bulan 1 macam tu. Subhanallah. Oh, minta maaf, dah cetakan ke-10. Dalam tempoh 1 tahun, buku ni telah dicetak sampai 10 kali. 10 kali tahun 2020. Setiap kali cetak lebih kurang dalam 8,000. Sekali cetak dalam 8,000 ke 10,000. Sebab yang saya tanya pada minggu lepas, buku ni telah dicetak lebih 80,000. Dalam 80, hampir dekat 100,000 lah. Jadi bukan sekali cetak 1,000 tak, sekali cetak hampir 10,000. Jadi alhamdulillah cetakan ke-10. Inilah buku pertama yang saya namakan Sahabat Dunia Akhirat. Sebab itu tagline saya UAH Sahabat Dunia Akhirat. Sebenarnya saya sangat sayang sahabat-sahabat semua, kita nak tarik seramai mungkin masuk syurga Allah. Sebab saya sendiri tak boleh jamin, saya tak jamin diri saya untuk masuk syurga Allah. Saya mengharapkan sahabat-sahabat sekalian
sudi, kalian boleh tarik saya masuk syurga Allah sama-sama. Kalau nampak saya nak dicampakkan ke dalam neraka, tarik saya. Subhanallah. Dan insya-Allah kita saling tolong menolong sahabat dunia akhirat ni. Memang bab yang pertama lagi kita dah tuliskan berkenaan dengan sahabat dunia akhirat. Allahu Akbar. Sahabat dunia akhirat kan, sahabat dunia akhirat dan kelebihan menjadi sahabat dunia akhirat dan sebagainya. Okey, saya nak baca ni yang 46 ni. Kembalilah kepada Allah. Sahabat-sahabat semua, sesukar hidup mana pun hidup kita, apabila Allah nak membantu kita, apabila Allah nak memberi kita jalan keluar, Allah boleh lakukan sekelip mata. Sebenarnya hanya Allah saja yang boleh mengubah, membantu kita. Hanya Allah saja yang boleh memberikan kebaikan, dan dengan izin Allah juga perkara buruk berlaku kepada kita. Okey, sahabat, fahami dan yakini beberapa hal yang sangat penting ini. Ini semua dalam buku ni ayat saya ya. Dalam buku Sahabat Dunia Akhirat ni adalah nukilan saya yang saya tulis di FB. Kemudian dibukukan, dan bila dibukukan saya tambahkanlah. Sahabat, fahami dan yakini beberapa hal yang sangat penting ini. Ia boleh mengubah diri dan seluruh hidup kita. Allah Subhanahu Wa Taala sesekali tidak menzalimi atau membebani dengan ujian dan dugaan melebihi batas kemampuan kita. Kena yakin satu perkara, Allah tak akan zalim kita, Allah tak akan bebankan ujian yang melebihi batas kemampuan kita. Kembalilah kepada Allah, patuhi perintah dan tinggalkan larangannya. Lalu berusaha dan berdoa kepadanya. Dialah yang alim, yang hakim, yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Akan memberikan jalan keluar dengan tepat dan sempurna. Kemudian kita baca firman Allah ni, Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Kalau kita beriman dengan ayat ni, jadikan ini kekuatan lawan bisikan syaitan, lawan bisikan manusia yang nak lemahkan kita. Kita kena pegang kepada firman Allah, beriman betul-betul bahawasanya aku mampu. Allah bagi ujian ni, Allah sertakan kekuatan untuk menghadapinya bersama. Allah berikan aku ujian ni, Allah akan berikan aku jalan keluar. Kita kena melawan bisikan-bisikan yang lemahkan kita tu. Subhanallah. Okey. Sesungguhnya kita hanyalah hamba yang tiada daya dan upaya. Kita lemah dengan kemampuan yang terbatas. Menyedari hakikat ini, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dialah ya Qawi, ya Aziz, ya Matin, yang maha kuat, maha perkasa dan maha teguh. Berterusan merintih dengan kalimah zikir. Subhanallah. Sahabat-sahabat sekalian, Allah ya Qawi, yang maha kuat, Allah yang maha perkasa, ya Aziz, ya Matin, Allah yang maha teguh, yang maha kuat, maha perkasa dan maha teguh. Ketika kita sedang lemah, kita ulanglah zikir ini. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan, tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan izin Allah yang maha tinggi, yang maha azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, ataupun la haula wala quwwata illa billah. Bila kita ulang tu, kita bayangkan, ya Allah aku tak berdaya. La haula wala quwwata illa billah, ya Allah aku tak berdaya, ya Allah aku tak kuat, ya Allah. Kita kalau mengadu pada manusia, kan kita sebut, contohnya kita sebut pada manusia, saya tak mampu, saya tak kuat, ustazah saya tak mampu. Saya nak cakap, saya tak boleh bagi kekuatan. Saya tak boleh bagi kekuatan. Kita mengadu pada orang, kita mengadu sana, mengadu sini. Manusia tak boleh bagi kekuatan. Manusia tak boleh beri, manusia boleh bagi semangat kepada kita. Manusia mungkin kata sabarlah, tenanglah, kita pun rasa lega sekejap. Tapi hakikat kekuatan yang tak akan membuatkan kita kalah adalah kekuatan yang datang daripada Allah. Tapi kalau kita dapatkan kekuatan daripada manusia, ia sangat sementara dan ia tak kukuh. Tapi bila Allah beri kita kekuatan, Allah berikan bersama dengan jalan keluar, Allah berikan keteguhan kepada kita. Sampai datang ujian macam mana, kita tak teguh sebab Allah yang bersama. Ini firman Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Subhanallah. Allah sebut lagi wasta'inu bis-sabri was-salah. Pertolongan Allah akan bersama dengan orang yang sabar, dengan orang yang salat. Jadi orang yang sabar, orang yang akan dapat pertolongan Allah.
Okey, kita tengok sambung sikit lagi. Percayalah bahawa hati sangat rindukan saat kita kembali yakin sepenuhnya tanpa ragu pada Allah. Hati kita sebenarnya sangat rindukan saat kita yakin sepenuhnya tanpa ragu pada Allah. Hikmah terbesar apabila kita mengadukan kelukaan, kesedihan, kepedihan dan kesakitan dengan penyerahan bulat-bulat kepadanya. Ya Mu'min, Ya Wasid, Allah yang maha menenangkan. Ni nama Allah. Allah Ya Mu'min maksudnya Allah yang maha menenangkan. Hanya Allah beri ketenangan kepada kita. Ya Wasid maksudnya Allah yang maha melapangkan, akan memberikan kita ketenangan dan kelapangan kepada hati. Saat ini kita tidak lagi terikat dengan mengharapkan permohonan maaf daripada manusia, penghargaan atau balasan manusia, kerana kita sudah dapat apa yang kita perlu, iaitu tenang dan rasa cukup dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat sekalian, masa saya tuliskan ayat ni, saya sebenarnya sedang terduduk diuji oleh Allah. Ini cerita dalam tahun lepas, tahun 2019. Saya lupa peristiwa apa. Mungkin ketika itu saya, wallahu alam, saya lupa peristiwa apa. Saya mungkin masa tu dikecam, saya dimaki hamun, saya disumpah serana. Kemudian bila saya baca ayat-ayat sumpah serana maki hamun menggunakan perkataan keji, hina binatang dan sebagainya, ketika itu subhanallah, saya ulang-ulang la haula wala quwata illa billah, aku tidak ada daya, tak ada upaya ya Allah untuk membetulkan keadaan, untuk mempertahankan diri, tak ada daya ya Allah, hanya Engkau saja ya Allah. Saya ulang-ulang, masya-Allah. Kemudian masa saya sebutkan, percayalah bahawa hati sangat rindukan saat kita kembali yakin sepenuhnya. Bila waktunya tuan-tuan puan-puan, kita akan yakin sepenuhnya kepada Allah bila tak ada manusia yang boleh bantu kita. Bila kita mengadu pada suami, mengadu pada ibu, contoh mengadu pada adik-adik, masing-masing akan kata doa semoga kuat. Maksudnya masing-masing tak boleh buat sesuatu lah tindakan, hanya mampu berdoa. Masa tu kita akan betul-betul menyebutkan, ya Allah, tolong aku ya Allah, yang sepenuhnya, sebab kita tahu kita dah tak mampu buat apa-apa. Masya Allah. Kemudian saat ini kita tidak lagi terikat dengan permohonan maaf. Kita tak harap pun orang yang buat pada kita, tuduh, fitnah kita tu mohon maaf, ataupun orang yang kita rasa kecewa menghargai kita, ataupun kita dah tak perlu apa-apa sebab kita rasa hati kita dah cukup dengan Allah, dengan kalimah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Cukuplah Allah bagiku, Allah yang maha agung, tiada dalam hatiku selain Allah. Masa tu ulang ayat ni, hasbi rabbi jallallah, cukuplah bagiku Allah, ma fi qalbi ghairullah, tidak ada dalam hatiku melainkan Allah. Bila kita rasa Allah cukup dalam hati kita, kita tak perlu rasa ni nak menagih permohonan maaf. Tak apa, orang tak minta maaf pun tak apa, orang tak hargai pun tak apa, orang tak balas pun pengorbanan kita, setia pada suami ke apa-apa, mana suami tak hargai ke, anak tak hargai ke, kawan tak apa dah, kita rasa cukup dah kan, kita rasa kita dah dapat apa yang kita perlu, itu tenang dan rasa cukup dengan Allah. Inilah kalimah yang sangat membahagiakan dan kalimah yang membuatkan kita rasa kaya. Cukuplah Allah bagiku, Allah maha agung, tiada di dalam hatiku selain Allah. Okey, untuk merasai nikmat hidup yang tenang dan bahagia secara hakiki, tiada cara lain yang lebih selamat di dunia dan akhirat melainkan kita kembali kepadanya. Dalam erti kata lain, selalu rasa bersyukur atas nikmat, sabar dan redha atas ujian. Lalu kita mula sentiasa memerlukan Allah di dalam setiap suka dan duka, bahagia dan derita, lapang dan sempit, sihat atau sakit, susah atau senang. Okey, cuba sahabat-sahabat sekalian, ini ada cerita yang saya kongsikan. Tapi ini kisah seorang lelaki, seorang ayah yang diuji dengan depression dan anxiety disorder yang kritikal. Ada anak 7 orang. Ini kisah benar ni, tapi saya ubah kepada kisah wanita, tapi sebenarnya kisah seorang lelaki. Saya ubah edit sikit. Cerita ni seorang lelaki ni, suami sampai dia bagi surat nak berhenti kerja dengan jawatan yang dah tinggi. Kemudian dia nak tinggalkan isteri dan anak-anak sebab dia tak boleh. Dia rasa benci, marah semua isteri anak-anak. Dia nak bawa diri, nak tinggalkan isteri anak-anak. Dia kata dia dah ready dah, dia dah hantar surat, dia nak tinggalkan semua. Sehinggalah satu ketika dia dengar ceramah tentang
surah Rafiq ayat 44 ni. Dia kata masa tu on medication kan, makan ubat, doktor pakar sakit jiwa buat rawatan tu rawatan ni, tapi dia kata tak berhasil masa tu. Yang dia tahu dia nak tinggalkan semua, termasuk kerja dia yang bagus di sebuah syarikat yang bagus. Dia nak tinggalkan isteri anak-anak kan, dia rasa benci semua dan sebagainya. Kemudian satu hari dia dengar satu ceramah yang saya ceritakan pengalaman saya berjumpa dengan firman Allah ni. Sebab masa ni pun saya ada ujian, kemudian guru saya bagi ayat ni, dan ayat ni juga mengubah saat saya ketika itu yang ketakutan, yang sangat bimbang, yang macam-macam lah. Dan ayat ni telah memberikan satu inspirasi, motivasi, kekuatan dengan ramai orang. Jadi ayat ni si suami ni baca, dia kata, Ustazah, orang yang mengalami masalah kemurungan, anxiety, apa semua, depression, dia kata dia sebenarnya dalam dunia dia kata dalam dunia dia yang dia merasakan orang tu tak suka dia, anak gini. Lepas tu selalu nak menyalahkan orang. Lepas tu bila jumpa doktor pakar sakit jiwa kata, saya faham awak, saya akan marah balik doktor. Doktor cakap walaupun doktor pakar pun doktor tak faham saya. Doktor tak faham apa yang saya rasa sekian-sekian. Dan tapi ayat tu dikata, Ustazah, untuk kali pertama saya merasakan ada yang memahami saya. Saya marah isteri saya marah anak saya marahkan sekerja, saya marah doktor. Sebab saya rasa tak ada siapa yang faham saya. Jadi saya nak bawa diri, saya tak tahu ke mana, tapi saya tak nak, macam tu lah. Tapi ayat tu bila saya baca, Bismillahirrahmanirrahim, wa ufawwidu amri ilallah, dah ku menyerahkan urusanku kepada Allah. Kan sakitku ini, innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Allah maha melihat keadaan hamba-hambanya. Masa tu Ustazah, saya rasa Allah maha melihat keadaanku, Allah paling memahamiku. Lama-lama saya ulang-ulang, dia kata saya rasa Allah melihat saya, Allah faham saya, Allah tahu keadaan saya. Dia kata saya rasa lapang, saya rasa at last ada yang memahami saya, ada yang memahami Allah. Kemudian dia kata dia teruskan banyakkan istighfar. Lepas tu alhamdulillah, dia kata, Ustazah lihat macam saya hari ni. Dia tunjuk saya dah sihat, Ustazah, saya tak ada makan ubat lagi, saya jadi bapa yang penyayang kembali pada anak-anak, saya jadi suami yang baik kemudian, dan saya tak berhenti kerja. Syukur, Ustazah. Rupanya penawar itu ada dalam Al-Quran. Penawar itu ada dalam Al-Quran, sahabat-sahabat sekalian. Saya bukan menafikan kan kepakaran doktor, bantuan ubat. Kalau kalian betul sakit, depression, anxiety, disorder dan sebagainya, apa-apalah, kalian dapatkan rawatan dengan orang yang betul. Jumpa doktor. Kalau perlu makan ubat, makan. Tapi kita kena ingat dalam Al-Quran Allah sebut sesungguhnya Al-Quran itu syifa. Al-Quran itu penawar. Kita kena usaha semua. Tak boleh bergantung kepada ubat. Itu juga adalah makhluk, kan, ilham daripada Allah untuk cipta ubat tu. Kemudian doktor juga makhluk perantaraan. Tetapi bila kita berdoa dengan firman Allah, kita direct dengan Allah. Kita tak gunakan perantaraan. Kita boleh usaha semua, ubat ambil, jumpa doktor ambil, tetapi jangan kita tinggalkan keyakinan kepada Allah. Sebab dengan yakin Allah yang maha menyembuhkan, ubat itu akan berfungsi dengan baik, pertolongan doktor akan berfungsi dengan baik. Tapi jika kita mula meletakkan keyakinan kita itu yang terbesar adalah manusia dan juga ubat, maka kita akan diuji dengan sakit itu mungkin berterusan, ataupun kita terpaksa bergantung kepada ubat sepanjang masa, sepanjang hayat, ataupun selalu dalam keadaan tak stabil, tak kembali kepada diri yang sebenar. Masya Allah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian, ini adalah bikisan kasih sayang saya, sahabat dunia akhirat. Walaupun saya dah keluarkan beberapa buku yang lain, tapi buku ini adalah ilham yang Allah berikan. Dalam saat saya sedih, saya akan menulis. Sebab itu kadang bila orang kata, Ustazah, tersentuh dengan tulisan Ustazah macam faham je perasaan saya. Saya biasa, suami akan nampak. Kalau saya ada apa-apa, saya kata, bang, minta sekejap masa masuk bilik, saya nak menulis sesuatu. Suami akan izinkan, dan suami akan jaga anak-anak. Sebab suami saya tahu saya akan boleh menulis dengan baik bila saya sedang diuji oleh Allah. Ilham datang, boleh menulis daripada hati dan sebagainya.
Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab saya juga manusia biasa, tak boleh lari daripada terduduk, kecewa, lemah. Tapi saat begitu, saya akan gunakan kesempatan untuk menuliskan sesuatu untuk menjadi kekuatan kepada lebih ramai orang. Subhanallah. Dan saya bukan penulis yang bagus. Saya tak pandai menulis seperti mana penulis yang lain. Cuma yang saya pandai, yang saya boleh buat adalah saya menulis daripada hati, saat hati yang sedang dibasuh oleh Allah dengan kotornya maksiat. Saya tahu bila saya dosa banyak, saya berulang dalam maksiat, saya leka, saya jauh, Allah akan hantar sentuhan kasih sayangnya melalui ujian. Dan saat ujian itu datang, kita banyakkan zikir, kita dekat dengan dia. Ketika itulah Allah akan berikan kita petunjuk-petunjuknya yang benar. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi itulah sahabat-sahabat sekalian, terima kasih ya kepada yang sudi bersama dalam perkongsian spontan kita pada petang ini. Bila ada yang datang tadi tu bercerita, saya terus bagi tahu staff buat live sekarang. Ustazah nak share ada 3 kisah. Jadi dia orang pun mengejutlah buat preparation, bukannya dirancang. Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Selamat petang Sabtu. Saya mungkin ada orang kata Ustazah tak pernah tengok Ustazah pakai warna tudung ni kan. Ini tudung bayi Ustazah Asma Harun. Okey, ada banyak pilihan warna. Ini tudung baru saya pakai hari ni. Saya baru ambil dekat galeri. Masya Allah, cantik warna tudungnya. Warna hijau apa? Hijau lumut. Olive. Dan jubah pun jubah bayi Ustazah Asma Harun. Jubah ni dia sama dengan hensok ni. Okey, jubah ni ada logo ni AH Asma Harun. Masya Allah. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf salah dan silap. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita bertemu, di syurga Allah kita bersatu. Amin ya rabbal alamin. Okey, jangan tutup lagi. Insya-Allah. Okey, terima kasih Dik bagi air. Okey, ni suasananya sekarang. Ada apa ni? Ada banyak saya nak sang tuan-tuan puan-puan sekalian. Sekarang kita buat les, kita ada buat sale. Kita ada buat sale 10% semua buku. Tengok kat sana tu. Tengok kat sana. Tengah key-in, tengah ni. Sebenarnya staff kita bertumpu lumus tanpa henti. 7 minggu sampai ke malam. Masya Allah. Okey, Dek sini. Laili, Jannah. Subhanallah, dia orang ni kuat sungguh kerja. Kuat sangat. Allah beri saya staff-staff yang terbaik. Masya Allah, yang sangat committed. Allahu Akbar. Ustazah dah semut-semut. Tadi kan ada yang nampak tudung Ustazah. Ada pilihan tudungnya. Warna putih, warna kuning mustard. Ada pin belacan. Lepas tu ni warna macam pin belacan juga tapi 2 warna. Ini maroon, Masya Allah. Ni warna coklat, cream, biru muda. Lepas tu hijau sama dengan saya ni. Hijau terang sikit. Turquoise. Ada biru ni. Ada lagi yang tak ada ni. Ada warna hitam. Masya Allah. Allahu Akbar. Last. Jubah yang terbaru Ustazah Asma adalah ambil jap satu warna yang okey, boleh. Purple gelap ni dengan yang sana. Warna purple terang tu. Ini antara cotton yang berkualiti tinggi. Potongan apa ni? Potongan ikat. Lepas tu ini saiz berapa? Double XL. Dan jangan bimbang, jubah Ustazah Asma ada sampai 5 XL. Ada S, M, L, XL, double XL, triple XL dengan 4 XL. Jadi ini ni sebab ramai yang kata Ustazah ambil yang warna boleh dengan warna purple tu. Okey, nampak kan? Kita ada buat bertulang, cantik, lembut. Saya ini antara jubah kegemaran saya. Ini cukup dalam. Okey, subhanallah. Okey. Lepas tu ada poket yang dalam. Contoh warna yang cantik. Subhanallah. Mungkin ada yang tak tahu kan, Ustazah ada koleksi jubah yang banyak. Ada koleksi mini jubah. Subhanallah. Mungkin ada orang yang tak biasa
dengan jubah, ada mini jubah, lepas tu ada telekung. Okey, ini mini jubah. Bagi 2 tenis kan mini jubah, Dik. Okey, ini mini jubah, maksudnya macam baju kurung lah. Saya sebenarnya nak kekalkan plain. Ustazah tak ada buat bunga-bunga ke apa? Tak, saya kekalkan plain. Ini ada potongan tepi. Potongan tepi, maksudnya kalau anda nak pakai dengan seluar, itu terpulang pada anda lah. Jadi ada ni, ada poket dan kain yang sangat selesa, sangat-sangat selesa. Ini cotton lembut sejuk. Okey, ini dengan kain. Lepas tu ini pattern yang kedua, mini jubah. Saya panggil dia mini jubah. Okey, ini dia nama Ustazah Asma Harun lah. Masya Allah. Okey, nampak kan ini pattern yang kedua. Bila pakai tu elegan tuan-tuan puan-puan sekalian. Nampak dia punya pattern tu. Dia punya susunan tu. Okey. Lepas tu ni ada tepi, kalau pakai dengan seluar warna hitam ke apa pun sesuai je. Sebab ada orang kata, Ustazah saya kerja nurse, saya banyak bergerak, Ustazah sekian-sekian, saya kerja, saya perlu pakai seluar. Jadi bagi saya, yang ni adalah muslimah yang, sebab dia bawah labuh sampai lutut, dia bukan atas lutut. Nampak tak kelabuhan dia tu sampai lutut, bawah lutut. Lepas tu kita buat terbuka, memudahkan anda berjalan. Lepas tu ada kedalaman poket yang cukup baik. Dalam poket yang cukup baik. Nampak? Sebab saya selalu pesan pada tailor, buat poket jangan buat macam ala kadar. Saya nak poket tu dalam yang cukup baik supaya bila letak barang tak jatuh. Duduk ke apa tak jatuh. Jadi kedalaman tu dalam, poket dia dalam. Subhanallah. Ini kita jaga kualiti jahitan dengan baik dan sebagainya. Saya sendiri pakai jubah baik Ustazah Asma lah. Ini pilihan-pilihan. Ada juga pilihan kaftan. Semua ni boleh tengok. Ini memang jenama Ustazah Asma. Kaftan ni batik Terengganu lukis. Batik lukis Terengganu yang betul-betul ori. Ori batik lukis saya pergi ambil kat kilang sendiri. Dan setiap design kaftan ni saya sendiri yang pilih. Saya sendiri pilih satu-satu. Maksudnya ia adalah cita rasa saya lah. Subhanallah. Jadi siapa yang ada rezeki datang, okey, last kita pergi dekat. Dah 7 suku? Betul? 7 suku jam tu betul? Ya. Okey. Masya Allah, subhanallah. Assalamualaikum. Subhanallah. Okey, datang seorang. Okey, Dik. Masya Allah. Ada live. Tapi dah nak habis dah. Masya Allah. Okey, sekian.